Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Prof. Lieutenant Colonel Dr. Muhammad Jasmi. Saya Muhammad Fizal bin Muhammad Patri, nombor matrik P122741. Okey, hari ini saya akan membentangkan tugasan pembentangan rancangan pengajaran harian RPH dan justifikasi. Okey, RPH yang telah saya lakukan ini adalah bagi subjek Kesusasteraan Melayu Komunikatif tingkatan 4. Di mana bertarikh pada 15 Ogos 2022 bersamaan hari Isnin, yang bermula pada pukul 11.25 pagi hingga 12.25 tengah hari, yang bertempat di kelas Pak Al-Farabi, yang mempunyai bilangan murid seramai 36 orang pelajar, dan tajuk yang diajar pada hari berkenaan ialah Apresiasi Sastra. Okey, RPH yang telah dilakukan ini adalah telah merujuk kepada DSKP Kesusasteraan Melayu Komunikatif tingkatan 4 dan 5, di mana telah merakumi standard kandungan iaitu 1.2 mengenali dan memahami elemen sastra. Manakala bagi standard pembelajaran pula 1.2.1 iaitu mengenali dan memahami puisi tradisional iaitu pantun, syair, gurindam dan seloka. Melalui pembelajaran kesusasteraan ini, murid-murid akan dapat yang pertama membaca, memahami dan menerangkan maksud. Yang kedua, membaca, memahami dan menerangkan tema dan persoalan. Seterusnya, mengenali gaya bahasa, membincangkan nilai dan akhir sekali menghuraikan pengajaran. Sebelum pergi ke pembentangan RPH, di sini saya sertakan maksud ringkas bagi syair dan satu contoh syair. Okey, maksud syair. Syair ini merupakan bentuk puisi tradisional, ciptaan dan kepunyaan orang Melayu yang mendapat pengaruh Arab dan Parsi. Kata syair berasal dari istilah Arab, syair yang bererti puisi, dan syair yang bererti penyair, pengarang atau penyajak. Dalam puisi Melayu tradisional, bentuk syair dipercayai, diperkenalkan dan dikembangkan oleh Hamzah Fasuri, iaitu syair Borupunggak, syair perahu, sekitar abad ke-16 dengan tujuan mengajarkan agama Islam. Okey, di sini juga saya sertakan contoh satu syair, iaitu yang bertajuk syair pendidikan. Okey, berikut merupakan alat-alat atau bahan bantuan mengajar yang telah saya gunakan sepanjang sesi pembelajaran. Okey, di fasa permulaan, saya telah menggunakan papan putih, buku teks dan marker pen. Di fasa perkembangan pula, saya telah menggunakan kad manila, kertas majung, edaran iaitu petikan syair, edaran latihan, kad imbasan dan marker pen. Bagi fasa penutup pula, saya menggunakan papan putih dan marker pen. Okey, kita pergi ke fasa pertama iaitu fasa permulaan, di mana di fasa ini murid akan mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya, objektif dan kriteria pelajaran yang akan diajar sepanjang hari berkenaan. Yang kedua, menyatakan ciri-ciri syair, rangkap, suku kata dan rima akhir. Okey, bagi alat bantuan mengajar sepanjang aktiviti permulaan ini, saya telah gunakan ialah buku teks, papan putih dan marker pen. Okey, buku teks ini digunakan adalah di mana untuk murid itu merujuk di mana syair itu berada. Okey. Manakala bagi papan putih dan marker pen digunakan adalah untuk menulis poin-poin penting dan apa yang akan dipelajari pada hari berkenaan. Okey, seterusnya kita akan pergi ke fasa kedua iaitu fasa perkembangan, di mana di fasa ini guru meminta murid untuk membentuk beberapa kumpulan. Seterusnya, guru akan mengadakan latihan memprosakan rangkap syair dan meminta ahli kumpulan membuat pembentangan. Seterusnya, guru akan menayangkan kad imbasan yang tertulis nilai murni dan menyuruh murid mengenal pasti di bahagian mana dalam syair itu nilai murni itu berada. Seterusnya, murid-murid akan masuk kumpulan dan mengisikan edaran latihan, masuk rangkap syair dan seterusnya akan membentangkan hasil kerja mereka di hadapan kelas kepada rakan-rakan yang lain.
Akhir sekali, melihat nilai yang guru tunjukkan dan menggariskan di syair tempat nilai itu berada. Okey, manakala bagi alat bantuan mengajar yang telah saya gunakan pada fasa perkembangan ini ialah iaitu kad manila, kertas majung, edaran iaitu petikan syair, edaran latihan, kad imbasan, marker pen. Okey, berikut merupakan alat bantuan mengajar yang telah saya gunakan sepanjang fasa perkembangan ini, iaitu di mana yang pertama ini merupakan pembentangan dari setiap kumpulan yang telah diarahkan untuk dilakukan di penghujung kelas, di mana para pelajar telah menggunakan kertas majung, kad manila dan marker pen yang telah diagihkan oleh guru. Manakala edaran latihan ini merupakan latihan untuk mengasahkan lagi fokus mereka, sama ada mereka tahu atau tidak mengenai pembelajaran pada hari tersebut. Okey, seterusnya kita akan pergi ke fasa terakhir, iaitu fasa penutup, di mana di fasa ini guru meminta murid menyatakan ciri-ciri syair yang mereka tahu. Kedua, murid akan menyatakan ciri-ciri syair yang mereka tahu yang terdapat pada syair tersebut. Dan akhir sekali, murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran pada hari tersebut. Okey, bagi alat bantuan mengajar yang digunakan pada fasa ini ialah papan putih dan marker pen. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada alat atau bahan bantuan mengajar yang telah digunakan sepanjang sesi pembelajaran berlangsung. Di mana yang pertama, papan putih. Jumlah digunakan ialah 1. Kedua, pen marker. Jumlah digunakan 10. Buku teks 1. Kad manila atau kertas majung 6. Dan edaran aktiviti 36. Okey. Marker pen dan papan putih digunakan sepanjang sesi ini adalah untuk menulis poin-poin penting dan maklumat tentang pembelajaran pada hari berkenaan. Manakala kertas majung, kad manila adalah untuk sesi aktiviti bersama pelajar iaitu membuat pembentangan berkumpulan di akhir pengajaran. Manakala edaran aktiviti ini ialah untuk menguji pelajar tentang untuk sama ada mereka fokus atau tidak sepanjang pembelajaran. Manakala buku teks ini telah digunakan adalah untuk merujuk di mana syair itu berada sepanjang sesi pembelajaran berlangsung. Okey, seterusnya kita akan pergi pula kepada justifikasi pemilihan aktiviti atau kaedah PDP. Okey, yang pertama ialah menggalakkan kerjasama antara pelajar. Okey, di mana pembelajaran boleh dipertingkatkan apabila usaha dilakukan secara berpasukan. Seperti menghasilkan kerja yang baik, pelajar perlu melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran supaya kemahiran dapat terbentuk. Pembelajaran yang berkesan selalu datang melalui kerjasama antara pelajar dan bukannya usaha secara individu. Pembelajaran kolaboratif juga menawarkan kelebihan seperti membantu pelajar membangunkan tanggungjawab bersama semasa berinteraksi, yang mana idea-idea dan pemikiran mereka sendiri boleh berkembang dan boleh menguatkan lagi pemahaman mereka sendiri. Okey, yang kedua ialah interaksi bersemuka. Interaksi bersemuka di sini bermaksud pelajar-pelajar memajukan pembelajaran pelajar lain dengan membantu, berkongsi dan menggalakkan usaha pembelajaran. Melalui interaksi bersemuka, ahli-ahli dalam kumpulan yang sama berdialog atau berbincang dalam kedudukan yang berhampiran di antara satu sama lain dan menunjukkan persefahaman serta kemajuan. Okey, seterusnya ialah tanggungjawab kendiri, di mana setiap ahli di dalam kumpulan bertanggungjawab untuk belajar dan menyumbang kepada tugasan dan aktiviti kumpulan demi kejayaan kumpulan masing-masing. Maka bagi menilai tanggungjawab kendiri atau accountability individu setiap ahli kumpulan, satu tugasan akan diberikan kepada kumpulan tersebut. Okey,
Yang keempat ialah meningkatkan minat pelajar untuk belajar. Okey, di sini guru akan menggunakan bahan batu mengajar BBM untuk memudahkan pelajar untuk memahami apa yang diajar. Bahan ini juga memudahkan pelajar memahami apa yang diajar dan memudahkan pelajar untuk menghafalnya. Dengan itu, pelajar akan mempunyai banyak waktu untuk mengulang kaji subjek-subjek lain. Okey, seterusnya ialah berkomunikasi dengan pelajar. Setiap guru mengharapkan semua pelajar mencapai apa yang diinginkan. Antara harapan tinggi seseorang guru ialah semua pelajar dapat mencapai prestasi cemerlang yang mana boleh memberi motivasi kepada orang-orang yang lain seperti yang kurang bersedia atau kurang bersemangat untuk belajar. Okey, pada masa yang sama melalui pembelajaran subjek sastera ini, murid akan dapat mengenali dan menghargai sastrawan negara di mana mereka akan mempelajari karya sastera. Sesungguhnya akan dapat membantu mereka untuk mengenali dan menghargai penulis-penulis karya ini. Sebagai pelajar atau masyarakat, tidak semuanya mempunyai bakat dan pengetahuan yang tinggi untuk menulis sebuah karya. Melalui pembelajaran subjek sastera ini, sekurang-kurangnya murid akan dapat mengenali dan mengetahui apa itu sastera dan apa karya yang telah dihasilkan oleh sastrawan-sastrawan negara. Okey, yang terakhir sekali ialah memberikan pengajaran berdasarkan apa yang terkandung dalam karya sastera. Di mana kebaikan yang diperolehi seseorang apabila mempelajari karya sastera ini ialah dapat mengambil iktibar daripada kisah yang terkandung dalam setiap penulisan karya. Sebelum muncul hiburan berbentuk digital yang kita nikmati di skrin televisyen ataupun telefon pintar, masyarakat dahulu mendapat hiburan atau informasi hanya melalui karya-karya sastera seperti penulisan syair dan persembahan wayang kulit. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.